Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zulkan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni sedikit lewat tu buat release video sebab betul oversleep sikit untuk hari ni. So apa pun, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan untuk tengok apa yang dah berlaku untuk dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So hari ni juga akan cerita juga beberapa altcoin request daripada anda dan juga ada kita akan tengok juga aku kata pasal Luna ataupun Terra Luna. So Luna dah ada dua sekarang ni. Yang Terra Luna yang lama dah jadi Luna Classic. Yang Luna baru adalah expected coin yang anda akan dapat. So kita akan tunggu airdrop. Betul pun tak dapat airdrop lagi. Kenapa? Nanti tu akan terangkan anda macam mana nak dapatkan airdrop tu dan kenapa, bilakah anda akan dapat airdrop berdasarkan exchange anda. So guys, let's go, kita pergi coin market. So inilah coin market cap. Pertama kali kita akan tengok coin market cap berada di mana. So currently total market berada di still lagi sama dalam 1.2 trilion. So tak banyak berlaku perubahan. So hari Sabtu bersilah. Untuk hari Jumaat lah 93.653, volume drop mengenai stick. Tapi apa yang kita tengok adalah dominasi Bitcoin dalam market terus meningkat daripada 45.3 ke 45.7. Ethereum terus drop daripada 18% ke 17%. So ini kita tengok dominasi dalam market adalah tertumpu kepada Bitcoin dan juga expected altcoin yang lain expected yang tak banyak berlaku perubahan ataupun tak banyak dominasi market. So ini apa saja yang berlaku dalam Bitcoin akan efek yang besar ke dalam altcoin. So let's go tengok secara summary pergerakan semalam. Total market increase 2.26% dan volume drop hampir 53%, 44% iaitu 43.96, dan dominasi market untuk Bitcoin sikit drop 0.31 untuk overday. So let's go tengok harga semasa untuk pagi ni. So Bitcoin berada di 29.023 tu. Semalam kita dah berada sikit hampir 28, iaitu kita punya first kata Bitcoin dah pun drop ke second major major support 29, dah drop ke minor support di 0.7 dan kita now rebound balik ke 29. So 1.41%. So Ethereum 1.793, hampir 4% peningkatan, dan lain-lain altcoin juga seperti ada sikit green disebabkan macam cakap tadi, disebabkan kita tengok aku kata Bitcoin melakukan peningkatan. So expected altcoin juga terus sedikit melakukan sedikit peningkatan. So let's go, kita pergi ke chat yang pertama. Sebelum tu di ruangan komen ada yang tanya pasal beberapa banyak ni, tu akan reply kan. So yang pertama ada yang tanya pasal coin Ape, Near dan Anchor Protocol. So nanti kita akan tengok juga inilah kuota Luna baru iaitu $5. Kalau ikutkan semalam rilis di exchange di Guide.io ataupun di Gemini itu tak pasti, tapi di exchange first malam exchange yang dah hari launch kata seperti harga sampai $30 per satu coin, dan kemudian untuk pagi tengok drop hampir 73% ke $5. So apakah net berlaku? So baru S1 exchange. So exchange yang ditunggukan adalah sebenarnya lah exchange di Binance. Sebab Binance adalah kata exchanger yang paling besar di dalam market kripto. So ini apa saja coin yang di launchkan di platform Binance akan efek yang besar. So ini bilakah Binance akan riliskan dia punya coin Luna? Expected untuk di Twitter tu nampakkan expected untuk akan di-relaunchkan 6 pagi UTC on Mei 31. So hujung bulan ni barulah Binance. So siapa yang ada holding dalam Binance macam Zul ada holding Terra Luna ataupun Terra Luna Classic sekarang ni yang lepas, iaitu kalau ikutkan Terra Classic yang ni iaitu pada yang dah drop itu now dah bertukar jadi LUNC iaitu Terra Luna Classic. So siapa dah yang ada lagi Terra Luna Classic macam Zul di Binance, so di Binance kita akan dapat airdrop coin baru iaitu di Terra Luna ni. Coin baru expected untuk nanti ialah 31 Februari ataupun hujung bulan ni. So siapa yang jangan panik, setiap exchange dia ada time release untuk riliskan balik Luna ni. So bila dia release balik Luna dalam exchange tu, anda akan dapat airdrop. So jangan don't worry, anda akan dapat secara automatic. So guys, let's go, kita pergi ke Fear and Index still lagi berada di extreme fear. So ini price dah tak melakukan jatuhan ni banyak. So meaning untuk tidak teruskan jatuh, nanti kita akan terangkan chart apakah akan menyebabkan price more jatuh ke bawah. So let's go, kita pergi chart. Inilah chart daily. So pertama kali Zul nak tengok untuk di weekly. So weekly BTC USDD di manakah price kita. So untuk walaupun kita dah untuk minggu ni kita dah break bawah 29, tapi untuk weekly ni kita ada still lagi sekiranya chart weekly ni, daily weekly meaning candle weekly ni close below line kuning ni adalah
close secara body. So tak nak bukan close shadow, sebelum kita pun dah ada shadow, nak close body. Sekiranya close body meaning kita akan expected price more akan confirmation untuk price more akan drop ke bawah, iaitu minor support kita 27, 26, 24, 22 dan major support kita adalah expected 20. Sekiranya weekly kita close below ini, so meaning kita akan expected price akan drop 20. So apa 20 ni kita akan expected ada di kawasan 200 EMA. 200 EMA kat sini tampak kita akan tengok di chart sebab apa data dia sikit sebab tu EMA dia tak wujud. So anda perlu tengok at least di chart yang lain, contoh di Bitstamp kita akan dapat data dia punya lama. So bila anda tengok kat situ kita akan tengok ada 200 EMA. 200 EMA kawasan ni, so meaning kita berada almost dalam 2021. So meaning 20 adalah kita punya major support. So meaning untuk weekly close below, meaning kita sekiranya esok hari Ahad kita nampak weekly body close below 29 tu, meaning kita confirmation untuk kita berada di 20. So anda boleh kata standby buy di kawasan 20k. Sebab apa? 20k adalah next major support untuk Bitcoin sebelum dia melakukan rebound ataupun atau more drop lagi bawah, terpulang bergantung kepada confirmation pergerakan. So untuk di daily juga kita tengok daily, ikutkan kita dah confirmation banyak dah banyak klik kita breakout bawah ni. So mana price berada kawasan ni, so meaning sekiranya price still lagi buat kawasan ni, jatuh slowly, itulah bagus sebenarnya secara fundamental ataupun secara technical. Pergerakan kejatuhan yang kita tengok candle ni hijau merah tapi still lagi price tu slowly down. Kata slowly down itulah tanda yang bagus. Sebab apa? Expectation itulah accumulation. So meaning give a time price akan buat kenaikan yang drastik. Sebab apa? Price nak jatuh bawah dah tak ada kata news atau FUD yang jatuh. So sekiranya Bitcoin nak drop lagi ke almost dalam 20k ni, expectation di dalam dunia kripto akan ada another black swan event. So apa tu black swan event? So black swan event tu adalah satu event yang berlaku yang tak disangka-sangkakan, tanpa apa yang boleh expectation tu. Seperti yang mana black swan berlaku sebelum ni, Bitcoin berada di di strong di support di 38k, drop sampai 29k disebabkan terjadi apa tu UST ataupun Luna expected di drop, expected kata depack daripada USD. So black swan itulah kita panggil black swan. So adakah akan jatuh lagi? Kita tengok macam mana expected another black swan akan berlaku untuk price to drop. So apa-apa kita tunggu macam mana secara technical. Untuk ni lah bukanlah good position untuk buy untuk long term, tapi sekiranya kita tengok mostly dia slow lagi, expected jika drop saja 26-14k, so akan start buy untuk Bitcoin. So untuk di 4 hours untuk di Bitcoin, ke manakah arah pergerakan market? So mainly jika kita dah breakout ini 24, now price jatuh ke bawah dan seperti kat macam expected price dah jatuh, boleh untuk kali ni kita boleh draw satu lagi. Kita akan tengok satu channel. Inilah channel. So dia akan monitor satu channel ni. So meaning kita akan sekiranya price to break channel ni, meaning kita akan price more drop bawah. Sebab apa? Channel ni boleh juga kita monitor jika kita boleh draw satu channel, buat channel baru ini dan ini. So meaning kita akan nampak price tu akan buat reaction. So meaning untuk pergerakan ini Bitcoin consider boleh rebound balik ke atas kawasan ni. Tapi untuk rebound tu kita ada 29. So 29 currently so hanya monitor untuk channel ni. Apa-apa kalau dia rebound ke atas break 29 nanti barulah Zo akan automatic Zo akan monitor channel yang baru ini dan channel ni Zo akan delete kan. So meaning even tak perlu delete pun kalau kita tengokkan price ni adalah seperti hanyalah price untuk hanya sekadar datang breakout, retest dan sebelum dia mau drop ke bawah. So kali ni kita tengok macam mana 29 holding itu price. Sekiranya dia berjaya break 29 ni, price more momentum untuk ni atas. So berdasarkan RSI kita berada di kawasan below 50. So below 50 meaning kita akan expected price to more drop ke bawah. Dan kita tengok juga stock RSI. So stock RSI ni dah pun berada di overbought. So meaning price seperti akan ada momentum untuk drop ke bawah. So meaning apa yang berlaku, RSI kita berada below 50, meaning petanda untuk kita drop lagi ke bawah. Stock RSI pun berada di overbought. So give a time saja kita akan expect price another drop. So untuk hari Ahad, Sabtu Ahad mungkin kita akan tengok price ke sideways untuk kawasan ni. Dan kita akan tengok macam mana sekiranya price tu break up dalam putih ni, untuk expect another support akan di break, iaitu minor support 27, dan kita akan expect akan jatuh ke kawasan 26k. So kita tengok macam mana monitor. Itulah pergerakan sekarang. So untuk Bitcoin tak ada sebarang pembelian dan penjualan untuk zone. So hanya holding apa saja aset yang ada, Bitcoin dan altcoin. Sekiranya Bitcoin masuk 26 barulah Zo akan buat kuartal pembelian untuk Bitcoin, dan altcoin Zo akan hold dulu sampai Zo dapat 95% ke bawah, dan Zo akan dollar cost average untuk reducekan semua altcoin yang Zo dalam faulting dalam negative profit. So itulah untuk Bitcoin. So let's go kita pergi ke chart lain. Pertama yang anda request adalah ada ApeCoin. So ada yang nanti di ApeCoin, ada yang tanya di UNC.
ada di ApeCoin, kemudian ada yang tanya pasal ANC dan satu lagi ApeCoin, ANC, okey, ni protokol. So 3 coin. So kita pergi dulu untuk dia ANC, so Anchor Protocol. So ANC lah Anchor Protocol. So kat mana kita akan tengok di Binance. So nampak tengah market, so kita akan tengok market yang paling besar. So ini bila, kenapa kita perlu tengok market yang paling besar? Sebab apa? Market besar seperti ada buyer yang lebih banyak. So apa yang berlaku di exchange itu akan efek harga aku kata secara drastik, ataupun aku kata secara aku kata efek yang besar lah di dalam market. So Anchor ANC USDT, dan kita akan tengok under Binance. So ini adalah weekly, nanti tu akan keluarkan weekly ni. So ini ialah untuk Anchor. So Anchor pun dah jatuh berapa persen ni. Kalau ikutkan yang ini Anchor, nanti tu akan tengok balik untuk data yang lain. Kita akan first swing high to swing low, dah pun jatuh more drastic seperti jatuh daripada higher high, dia pun dah jatuh more than 100%. Sebab tu harga opening dia lah di sini. So untuk di Binance, so mini dah jatuh below lagi. So mini dia lah free fall. Untuk Anchor kita tak expected, kita dah tak ada support, tapi kita boleh guna di kawasan ini, antara di kawasan 1.2 dan 1.6. Expected 1.2 hampir dah negatif dan 27. Adakah boleh jatuh lagi? So untuk Anchor ni, kalau ikutkan berdasar chart ni, so tak akan buy lah. Sebab apa? Price, tapi siapa yang dah ada buy untuk long term, expected hopefully anda invest duit yang expectation boleh loss. So nanti tu akan check balik untuk di Anchor. Kita akan tengok ada tak chart lain, ada di KuCoin, HUB. Nanti kita akan tengok di KuCoin sikit. Tengok hopefully ada data yang lebih kata lebih banyak. Sebab apa? Di Binance start adalah kata 25 Januari ANC USDT. Di KuCoin kita akan sebut start bila 25 Januari, March tu mini kita akan tengok di aku kata di Binance adalah aku kata yang terbaik untuk kita monitor. So NTB USDT, so Anchor Binance. So mari kita tengok ni. So apa yang berlaku sekarang untuk chart ni, untuk tak sarankan untuk anda buy untuk long term. Sebab apa? Dah breakout daripada lower. So ini free fall. So macam tadi dalam bearish market, kita akan tengok almost 80-90% altcoin yang ada dalam market, ataupun ikut dalam market sekarang kita ada berada hampir 20k jenis altcoin. Selain Bitcoin dan Ethereum, ada hampir 19.6k jenis coin. So ini 80 ke 90% ataupun 70% ke atas expectation altcoin ni akan tamat, ataupun tak akan berjaya bertahan dalam bearish market. So altcoin ni akan gagal, ataupun altcoin ni akan kata lupus dalam kata market. So adakah ini? Ataupun kita tengok, kalau sekiranya anda yakin dengan anda Anchor, anda dah kaji dengan anda kaji fundamental, ada future value, anda boleh buy untuk long term. Tapi untuk buy currently tu tak seri. Sebab apa? Dah tak ada bottom. So untuk kali tu tak dapat taringkan kat manakah dia punya next kata support. So untuk next support kita akan guna miner. Untuk di 4 hours kita akan cari swing low ini to swing high, dan kita akan seperti kita ada minor support kat sini. So now support ini bertahan. Sekiranya kita lost minor support ni, apa yang berlaku di Bitcoin akan Anchor akan expectation untuk 1.6 the net adalah hampir negatif 3.5. Kita ada ini. So last support kita berada dalam 0.2 sen. So below ini. So adakah good untuk dia? Kalau sekiranya anda nak buy, so sarankan untuk yang ni anda biar. Kalau anda dah ada buy, holding saja. Kalau anda dalam profit, hopefully anda BE kan anda position. Kalau anda sedang loss, hopefully anda invest duit yang anda expectation boleh loss. So sekiranya Bitcoin drop lagi dalam 26k, so expected dia akan return balik around kawasan dalam kata 2 sen ataupun 0.02 ataupun so sekiranya sampai kawasan ni, barulah tu sarankan untuk kalau anda yakin dengan dia punya long term ataupun fundamental, anda barulah anda buy. So meaning below 1 sen, below 2 sen around ni adalah seperti barulah tu akan, kalau anda tu nak buy pun baru tu akan buy. Ni expected kita akan buy untuk duit yang expectation boleh loss. Kita buy target mungkin 10,000 coin dan 10,000 coin, dan sekiranya di rebound balik, expected kita untungan ROI kita akan banyak. Tapi sekiranya price tu drop, tak masalah, hopefully anda invest duit yang expectation anda boleh loss dalam market. So untuk Anchor tu, next kita akan pergi kepada coin Near Protocol. So Near Protocol expert di Binance juga, Near USDT.
NEAR USDT near USDT di Binance. So dia ada buat dulu. So dia tekan 4 hours. So ini yang berlaku, tengok price jatuh mana. Kita ada major support. Major support kita berada di 7.1 dan 44. Currently kita berada di kawasan major support. So untuk di Anchor kita akan expect price itu akan drop almost dalam 90%, 95% jika altcoin. Dalam bearish market kita akan expect untuk altcoin akan drop hampir 95%, tu 89, 95%, 95% kat mana kita akan tengok ini, dan kita akan drop satu trend line. Kita tengok apakah price tu buat reaction dengan price, meaning dia buat reaction dengan price punya price. Kita tengok macam ni, kita ada satu reaction iaitu price drop, support, demand, bound dan huge bound. So meaning untuk dalam ni protokol, kalau anda nak invest balik, consider anda boleh tunggu dalam 87 sen ataupun 97 sen, almost $1 untuk elemen dalam 87 sen adalah the best position untuk dalam bear market. Sekiranya Bitcoin drop ke 80%, kita akan expect near protokol juga akan drop dalam 90%, iaitu dalam 87. So kalau anda nak start DCA balik, consider whatever price kawasan ni lah, barulah consider good position untuk buy untuk near protocol. So ini kita untuk near protocol dengan current price, kita akan expect price boleh drop lagi another 78% daripada harga $5. So siapa yang dah ada near protocol, hopefully anda buy duit dengan expected boleh loss, dan hold saja expected untuk long term. Kalau anda jual, anda rugi. Kalau dah anda dalam negative profit, biarkan saja. Sekiranya price tu drop lagi bawah di kawasan 90%, barulah anda DCA balik untuk reducekan anda punya average secara keseluruhan. Dan bila price itu rebound balik, so meaning anda tak perlu tunggu untuk position anda di atas tadi untuk profit. Sebab apa? Bila DCA, aku kata average anda akan turun dengan drastik di bawah, sebab anda buy dengan harga lebih murah. So meaning bila price tu rebound balik, kita akan profit dengan lebih cepat. So sekiranya anda average anda mungkin berada di $10, so buy je di bawah ni, average anda expect akan ada below dalam maybe $2 ataupun dalam $3. So even price tu 87, give a time price tu rebound balik, anda akan profit. So bila profit, kita boleh BE kan kita punya position, dan kita akan layan next semburan kita di tahun expectation tahun 2025. So itulah untuk near protocol, apa yang Zul dapat tengokkan berdasarkan chart, dan apakah Zul akan buat sekiranya Zul ada coin near protocol. So next coin kita akan pergi ke Ape coin. So Ape coin berada di 6.2 di Binance juga. Kita akan tengok Ape coin USDT $6. Kita akan tengokkan ApeCoin, yes ini. So ApeCoin, apa yang berlaku di ApeCoin? So ApeCoin ni macam juga betul memang tak berminat dari itu. Sebab apa? ApeCoin ni yang mostly adalah buy adalah kata infuser kata crypto dalam kata di US punya. Kalau siapa tengok YouTube punya crypto di influencer di YouTube, so ramai yang beli ape ni. So ape ni memang tak buy, so kenapa price jatuh mana. Tapi adakah untuk ini lah seperti NFT, lebih kurang NFT punya. So Zul tak saran kat anda. Tapi kalau anda yakin dengan NFT untuk buy untuk long term, consider good position. Sebab apa? Ikut current price, dia still lagi bertahan di kawasan 11 dan 6.2. Meaning inilah kawasan good position untuk buy long term. Tapi dengan disebabkan kita dalam bearish market, Zul tak sarankan untuk anda buy di kawasan ini. Sebab apa? Disebabkan Bitcoin kita expect boleh drop lagi another. So meaning kita akan expect price tu akan drop below lagi. So untuk yang ni kita akan draw balik swing low to swing high, dan kita tengok 0.6. Dan next adalah kita consider, kita akan tengok harga open dia, iaitu di price almost dalam $1. So even dalam $1 adalah consider, barulah consider good position untuk anda entry. Kalau dia drop lagi below $1, meaning kita akan expect price itu ada potential untuk loss dalam market, dalam bearish market. So tengok macam mana. So price dah pun holding loss dalam kuartal $6. No, net support lah supposedly berada di $1 ataupun 96 sen dolar. So ini kita perlu tunggu di kawasan ni. Expected untuk berlaku ni sekiranya Bitcoin drop. Kalau price tu drop kawasan ni tapi Bitcoin still lagi dengan price 29, so meaning expected price tu akan more drop ke bawah. Sekiranya price drop, Bitcoin jatuh dalam 26 14k dan Ape jatuh kawasan ni, so meaning Ape itu adalah consider good position untuk buy. So bergantung kepada position Bitcoin currently. So untuk Ape still lagi holding. Sekiranya Bitcoin drop ke 26 20k dan Ape berada kawasan ini, so meaning consider Ape adalah consider good investment untuk long term secara technical dan fundamental dan good. Expected hopefully kita akan profit dan boleh BE kan anda punya position ataupun break even. So itulah untuk Ape secara keseluruhan. So lagi kita pergi ke Luna sikit. Luna, so siapa yang ada Luna ni belum airdrop lagi. Hanya beberapa exchange semalam, exportan di Gemini ataupun Gate.io tu tak pasti semalam. So 5 daripada tu tengok malam daripada harga 5% terus naik. Kalau ikutkan di market, nanti kita akan tengok di source overview.
Price, okay, price malam seperti yang ni. Kalau tengok all, price itu semalam 5%. Ni dah di dekat sini dah daripada 17 dolar, tapi pun semalam tu tengok satu chart di Bybit. So di Bybit maknanya, di Bybit kalau anda tengokkan dia lah start daripada 5% dolar dan price tu terus naik sampai 30 dolar per coin. Dan untuk price malam pun pagi malam atau petang malam tu tengok dah drop hampir 17, 15, now dah 5 dolar. So net kita tengokkan untuk exchange yang lain juga. So Bybit adalah aku kata consider exchange yang aku kata makin naik dia punya population, popularity. Sebab apa Luna aku kata Bybit lah aku kata the best aku kata trading untuk siapa yang leverage atau untuk leverage, dan spot baru dibuat. So net kita akan tunggu hujung bulan ni Binance pula akan riliskan untuk Luna. So tengok macam mana seperti akan berlaku efek yang besar di Luna. So siapa yang ada holding di Luna macam Zul di holding Luna di Binance, so kita akan dapat kata airdrop Luna yang baru ni untuk di 31 siapa apa yang di idea di Binance. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda yang lain. So untuk kali ni Zul ada plan sikit, Zul akan buat shirt tu punya. Nanti Zul akan shirt, Zul akan print macam lebih kurang ni. So nanti Zul akan tunjukkan ada dua colour je. Kali ni Zul ada colour hitam, baju hitam dan colour light grey. So nanti Zul akan dah print, Zul akan tunjukkan dah. So sekiranya berminat anda boleh tweet di komen di bawah. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan yang lain, dan kita tengok nanti macam manakah Binance 31 untuk Luna. So tu nak tengok berapa tu akan dapat. Tu dalam 3.5 million Luna untuk Luna sekarang ni, Luna Classic. So berapakah tu akan dapat, so tak pasti. Nanti kita akan tengokkan berapakah, and then nanti akan tunjukkan anda berapa tu dapat. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan dan lain-lain. Dan sekiranya ada sembarang komen ataupun request, type di kolom bawah, dan nanti tu akan buat reviewkan next review. So guys, Assalamualaikum, bye bye.